Salam satu Malaysia, salam sejahtera. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu sejiwa. Terima kasih Yang Amat Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Amat Datuk Bong Som. Tan Sri Dipertua, saya ingin mendahului sikit jawapan saya dengan sikit maklumat. Penduduk negara kita lebih kurang 30 juta. Workforce ataupun labor force ataupun tenaga kerja lebih kurang 14 juta. Tan Sri Dipertua. Manakala tenaga kerja yang aktif lebih kurang 13.7 juta. Kadar pengangguran kita ialah 3.2% dengan penganggur lebih kurang 0.4 juta, maknanya 400,000 lebih kurang. Tan Sri Dipertua, pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan telah mula dianjurkan sejak dari tahun 1990. Terdapat 2 kategori pertandingan peringkat kebangsaan, iaitu pertandingan World Skill Malaysia Belia WSMB dan pertandingan World Skill Malaysia Pengajar, maknanya belia dan juga pengajar, tenaga pengajar. Penanda aras pertandingan ini adalah berasaskan kepada World Skill Competition ataupun WSC, pertandingan kemahiran di peringkat dunia yang diadakan di peringkat antarabangsa meliputi skop tugas dan teknologi industri terkini. Melalui pertandingan sebegini, tahap kualiti latihan kemahiran dan kepakaran di Malaysia dapat dipertingkatkan dan ditanda aras setaraf dengan tahap kualiti negara maju. Kecekapan kemahiran yang ditunjukkan oleh peserta-peserta pertandingan secara tidak langsung meningkatkan keyakinan pelabur terhadap kesediaan Malaysia menjadikan tenaga mahir bertaraf dunia sekaligus membangunkan negara. Tan Sri Yang Dipertua, Malaysia telah Kementerian Sumber Manusia bersama Kementerian Kerja Raya merupakan penganjur untuk ASEAN Skill Competition ASC 2016 yang akan diadakan dari 19 hingga 29 September 2016 di Maib, Serdang. Malaysia telah menyertai 10 kali ASC, termasuk tahun 2014 di Hanoi, Vietnam, di mana kita telah mendapat tempat kedua dan pencapaian terbaik dengan 9 emas, 4 perak, 4 gangsa dan 17 medallion for excellence. ASEAN Skill Competition ataupun pertandingan kemahiran Asia 2016 ke-11 tahun depan merupakan kali ketiga kita menjadi tuan rumah. Tan Sri Dipertua, sebanyak 25 bidang kemahiran yang akan dipertandingkan, yang mana 18 bidang adalah di bawah pengurusan Kementerian Sumber Manusia, manakala 7 bidang adalah di bawah pengurusan Kementerian Kerja Raya. Majlis Pelancaran Malaysia sebagai tuan rumah ASC telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, semena Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2015 yang diadakan pada 20 Oktober 2015 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dan inisiatif utama ini akan diambil oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita yang disokong oleh berbagai kementerian dan seluruh pihak. Tan Sri Dipertua, antara persediaan kerajaan bagi penganjuran pertandingan ini ialah menganjurkan Organizing Committee Meeting OCM dari 1 hingga 4 Jun 2015 di Pulau Pinang yang telah dihadiri oleh pegawai atasan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET negara-negara ASEAN bagi membincangkan dasar-dasar dalam pelaksanaan pertandingan. Yang kedua, mempergiatkan promosi di media cetak, elektronik dan media sosial serta roadshow dengan izin bagi mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama strategi dengan GLC, badan-badan korporat, industri dan agensi-agensi kemahiran awam serta swasta. Yang keempat, mewujudkan jawatan kuasa teknikal bagi penyediaan senarai, peralatan, mesin, cadangan soalan-soalan dan layout bagi setiap bidang kemahiran. Yang kelima, mewujudkan Technical Committee Meeting TCM dari 24 menganjurkan 24 hingga 29 April 2016 di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh
yang akan dihadiri oleh pakar-pakar teknikal bagi setiap bidang kemahiran negara ASEAN yang menyertainya. Mesyuarat ini adalah bertujuan untuk penyediaan soalan, peralatan, bahan dan keperluan teknikal untuk pertandingan. Membangunkan portal ASC ASEAN Skill Competition 2016 www.asian.org bagi tujuan memberi informasi terkini kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa berkaitan perkembangan penganjuran ASC 2016. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Bapak. Seterusnya, soal tambahan Datuk Bun. Terima kasih, Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Menteri kena menjawab jawapan yang begitu padat dan begitu baik sekali. Dan tahniah kepada kejayaan Malaysia dalam pertandingan kemahiran. Menteri, dari segi pertandingan, adakah antara hasil kerja kemahiran yang menang dalam satu pertandingan mempunyai potensi untuk dikomersialkan? Dan adakah para pemenang pertandingan kemahiran di masa lalu pernah diberi peluang untuk mendalami lagi kemahiran masing-masing supaya bakat mereka bukan saja hanya menjadi bahan pertandingan? Yang kedua, sejauh manakah persiapan kerajaan dalam memperbanyakkan institusi dan latihan vocasional serta teknikal dalam melahirkan tenaga pekerja Kuala Biru sebagai persiapan menuju ke negara maju 2020? Seperti mana yang kita tahu, sayang kini kita masih lagi bergantung kepada tenaga mahir daripada warga asing. Jadi berapa ramaikah tenaga mahir yang diperlukan, Kuala Biru yang diperlukan kepada persiapan Malaysia menjadi negara maju pada 2020? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Tan Sri Yang Bertuah. Selaku Timbalan Menteri Sumber Manusia, dan kebetulan Tan Sri Yang Bertuah, saya mengikuti dua kontingen dalam World Skill Competition dan ASEAN Skill. Dan kita lihat bahawa pencapaian kita cukup menggalakkan. Di yang terbaru, World Skill Competition di Brazil, kita telah mencapai tahap pencapaian terbaik setakat ini dengan satu gangsa. Walaupun setengah orang melihat bahawa satu gangsa itu adalah agak kecil, tetapi dari antara 45 negara yang menyertai pertandingan ini, kita merupakan negara yang ke-20 lebih kurang terbaik. Maknanya ada negara-negara lain yang lebih besar daripada kita yang tidak mencapai tahap pencapaian ini. Tan Sri Yang Bertuah mengenai peserta-peserta World Skill ini ataupun ASEAN Skill dan sebagainya. Sebab itulah kita meningkatkan tahap pencapaian kemahiran ini dengan kita mengadakan dua pertandingan kemahiran. Yang pertama ialah pertandingan kemahiran di peringkat belia, di mana anak-anak muda kita di luar bandar dan sebagainya dipertandingkan kemahiran mereka. Dan kita pilih mereka ini untuk masuk ke peringkat ASEAN dan seterusnya mendapat gold, emas dan sebagainya di peringkat ASEAN, kita bawa mereka ke peringkat antarabangsa World Skill Competition. Yang kedua ialah pertandingan di kalangan tenaga pengajar, pakar-pakar kita ini. Pakar-pakar kita ini juga kita tandingkan mereka supaya mereka bertaraf antarabangsa. Tan Sri Yang Bertuah, saya mula-mulanya bertanya juga, ke mana perginya anak-anak kita ini? Apakah kita latih mereka, kemudian kita biarkan mereka begitu saja? Sebab itulah hari ini di kementerian kita telah mengadakan alumni kepada pelajar kita, anak-anak kita yang mengikuti latihan kemahiran ini. Dan alhamdulillah kita dapat mengesan mereka ini berada di tempat-tempat yang sepatutnya mereka ceburi. Yang terbaru umpamanya yang mendapat gangsa di World Skill Competition dalam pertandingan itu iaitu dandanan rambut. Seorang lelaki terlibat dan baru ni telah berjumpa dengan kita untuk memulakan perniagaan dalam bidang yang telah dia ceburi. Dan ini ialah satu petanda yang cukup baik yang perlu kita berikan sokongan. Dan saya yakin melalui ASEAN Skill Competition 2016 yang akan kita adakan pada tahun depan, dan kita mensasarkan, kalau dulu kita mendapat tempat kedua di Vietnam, di Hanoi, dan setelah menjadi harapan kita supaya kita menjadi juara pada kali ini. Kerana pada saya ASC ini bukan setakat kita nak pertandingkan anak-anak ini, pelajar-pelajar ini ataupun pelatih-pelatih ini, tapi ia merupakan pilihan penyertaan kita sebagai pilihan untuk menjadi tuan rumah
Yang kedua, melahirkan pekerja-pekerja mahir yang mana yang Muhammad sebutkan tadi. Yang ketiga, persediaan kita untuk World Skill Competition yang kita akan adakan Abu Dhabi pada 2017. Dan yang keempatnya ialah imej kita. Yang penting imej kita, Tan Sri Yang Pertua. Maknanya kalau kita boleh melahirkan menjadi juara dalam ASEAN Skill pada tahun depan dan kita dapat melahirkan pekerja-pekerja yang mahir ini, sudah itulah imej negara kita akan mendapat kepercayaan yang dipercayai oleh pelabur-pelabur di negara asing. Satu lagi, Tan Sri Yang Pertua, sasaran yang telah diletakkan oleh kerajaan seperti mana yang Mak sebutkan tadi, ialah pada tahun 2020, 35% pekerja mahir mesti kita miliki untuk kita menjadi negara maju. Hari ini kita ada 14 juta, lebih kurang 14 juta tenaga kerja. 13 juta, 13.7 juta adalah pekerja yang aktif. Tapi daripada situ kita boleh kira berapa juta yang kita perlukan kalau kita ingin melihat negara kita dibangunkan sebagai negara maju. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih, Muhammad. Sila bangun cepat sikit, Muhammad. Silakan, Muhammad. Muhammad Tan Sri, Speaker. Saya ada kemiskinan sikit kepada persoalan ini. Apakah benar apa yang saya ketahui bahawa antara negara-negara ASEAN yang terlibat dalam kemahiran ini, kalau dulunya negara Vietnam misalnya kata kurang mahir berbanding dengan pekerja daripada Malaysia, tapi sekarang ini mereka sudah pun mendepani kita dalam world skill kemahiran ini. Dan yang keduanya, dengan pertambahan ataupun dengan ramainya kemahiran tenaga kerja ini, kenapakah negara kita ini masih lagi perlu kepada tenaga kerja daripada luar, ataupun tenaga kemahiran kita ini kita ekspor kepada negara-negara lain. Itu saja soalan saya, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri Yang Pertua. Terima kasih, Yang Amat Senator, atas soalan yang cukup menarik dan menjadi harapan saya, Tan Sri Yang Pertua. Dan soalan yang sama juga lebih kurang ditanyakan oleh Yang Amat yang pertama tadi, Datuk Bon. Sebenarnya memang sebab itulah bila kita ada pertandingan kemahiran ini, negara-negara lain merebut peluang yang ada. Umpamanya daripada 10 negara Asia, Vietnam sebagai tuan rumah menjadi juara dalam pertandingan pada tahun lepas dan kita mendapat tempat kedua. Saya kira pertandingan itu sihat sebab kita mempunyai pakar-pakar yang tertentu, tidak ada ni. Sebab itulah bagi kita negara tahun depan ni kita mesti pastikan supaya negara kita mesti menjadi juara. Dan ini adalah hasil daripada dasar kerajaan, saya kira yang telah berubah. Saya nak minta, kita perlu mendapatkan kerjasama, bukan saya daripada Yang Senator Ali Yang Muhammad, walaupun kerajaan dan pembangkang. Persepsi negara kita, rakyat kita selama ini, kita melihat bahawa kejayaan anak-anak kita dianggap amat berjaya jika mereka mencapai kecemerlang dalam akademik, tetapi tidak meletakkan kepada TVET ini, Technical Vocational Education ini. Tapi hari ini, dasar ini, pandangan ini telah berubah. Sebab itulah kerajaan telah mengubah dasar, telah memberikan perhatian yang serius tentang TVET ini. Umpamanya sasaran kerajaan pada jangkaan Malaysia 11, iaitu 1.5 juta pekerjaan baru akan dilahirkan. Dan sudah itulah TVET ini menjadikan perhatian sungguh. Bagi negara-negara maju, umpamanya di Australia, di Korea, kadar anak-anak yang equivalent, yang lebih kurang sama dengan SPM ini, mereka salurkan pada TVET ini lebih daripada 40%. Kita hanya mungkin 20%. Dulu 10%, sekarang kita tingkat pada 20%. Sudah tentulah kalau hasrat ini kita buat, saya kira kita boleh mencapai. Dengan syarat semua orang mesti sambut perkara ini. Tentang pekerja asing, saya memang Yang Amat Senator, saya bersetuju. Kenapa harus kita benarkan pekerja asing begitu ramai di negara kita? Tetapi kita masih perlukan mereka, kita tak boleh nafikan.
Kenapa kita ambil peluang ini? Umpama saya nak sebutkan kepada Yang Hormat Tan Sri Yang Tua dan semua. Pegawai dagang, expatriate yang ada di negara kita hari ini, kita ada 160,511 orang. Lebih kurang pelaksanaannya. Dan mereka ni dibayar gaji 5,000 ke atas. Patut peluang-peluang ini diisi oleh orang kita, bukan orang mereka. Kalau dulu kita ada dasar mengambil pekerja kontrak, biasa kita ambil kontrak sekejap saja, 3 tahun, 5 tahun. Lepas tu bila teknologi dah transfer ke negara kita, kita kembalikan mereka. Tapi hari ini mungkin mereka masih ada. Sebab itulah menjadi harapan kita, harapan kerajaan, supaya kita pertingkatkan usaha ini. Dan ini perlu dimainkan oleh semua pihak. Bagi kita kementerian, alhamdulillah, secara kolektif bersama, kita melibatkan berbagai kementerian dalam kita memajukan pendidikan ataupun usaha-usaha untuk meningkatkan pekerja mahir ini. Termasuklah Kementerian Kerja Raya, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Wanita. Kita ada 7 lebih kurang kementerian. Jadi saya ingat Tan Sri Yang Tua, kalau usaha ini secara kolektif kita buat bersama dengan sokongan yang diberikan oleh semua pihak termasuk ibu bapa di bawah-bawah, saya yakin kita boleh mencapai hasrat untuk mencapai negara maju dengan penambahan peningkatan pekerja 30% pekerja mahir pada tahun 2020. Terima kasih Tan Sri Yang Tua.